Buat apa sekarang ni? Malaikat Raqib Atid ni, ni. Sekarang ni dia kerja dia duk catat amalan kita. Kalau kita mati, dia bertugas apa lagi? Dia bertugas. Sebab masing-masing dah ada kan? Dia buat apa kalau kita mati? Dia buat apa? Itulah. Di luar sana tuan-tuan banyak. Ya, pendapat-pendapat tu masuklah beginilah ya. Apa lagi kita perlu sembahyang, kan kita kan dah beriman. Baiklah, kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah ni saya baca sikit lah. Ataupun tak payahlah tuan-tuan ya. Cuma kesimpulan dia ialah termasuk seksa kubur tak ada. Tuan-tuan ingat tak ni apa ni, nama apa tu yang penulis dalam paper dulu tu? Astora. Ingat tak Astora Jabak dulu dia bahas bahawa seksa kubur tak ada. Antara dalil dia akal. Ni Mu'tazilah. Dia kata apa? Dia kata tak adil lah kalau seksa kubur ni ada. Sebab kalau ada orang ada kubur, kena seksa. Yang tak ada kubur, kata dia. Yang kena baham kat harimau. Yang naik kapal terbang meletup, hancur, habis semua sekali, tak ada kubur. Ingat tak ada tu dia tulis dalam Al-Islam dulu. Riuh sekali kejap. Ni. Rupa-rupanya Mu'tazilah. Kenapa? Sebab dia guna akal. Yang ada kubur, ada seksa kubur. Yang tak ada kubur, kita, kubur tu satu nama. Dia tu alam barzakh. Yang kena seksa bukan seksa dalam kubur. Kalau tak kamera pun, tak nampak pun. Tapi dia apa? Alam lain. Tapi dia guna akal. Boleh tuan-tuan ya? Mu'tazilah. Banyak tu saya tulis situ. Kemudian, Qadariyah. Qadariyah perbuatan manusia dia kena oleh manusia. Ya, dia kata tak ada kena-mengena dengan Allah. Dia hujah tuan-tuan jangan. Tuan-tuan sebab tu kita nak kena mengaji. Dia kata, Allah ni bila mana dia cipta manusia, ikut manusia nak buat apa. Dia tak ada kena-mengena dah dengan Allah. Allah tak campur. Dia kata, ya, ke mana dalil? Dalilnya, tengok manusia. Dia nak bunuh orang, dia boleh bunuh. Allah tak peduli pun. Kalau Allah masih mengambil kira perbuatan manusia, sedangkan Allah kata tak benar, mesti Allah akan larang. Allah akan kenakan. Tak betul, orang membunuh. Sukarela je tu. Orang nak buat apa tu? Sebab Allah tak terpulang pada manusia dah. Sebab ya? Sebab Allah tak campur dah. Kemudian Jabariyah tadi, dia kata, kita terpaksa ikut Allah semua sekali. Najariyah, tuan-tuan sekalian, Najariyah, musyabbihah. Ya, golongan musyabbihah Allah tidak bermuka, tapi golongan musyabbihah dia kata Allah bermuka dan bertangan seperti manusia. Allah tidak duduk. Tu ya, Allah duduk atas harash. Allah duduk atas langit. Tu ya, tak mahu tu. Kemudian yang sebelah tu ahli sunnah dengan Wahabi. Ni sikitlah saya baca tuan-tuan ya. Kita ahli sunnah wal jamaah berhujah dengan Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Jangan kita tuduh, tuan-tuan, kita belajar supaya kita hindari daripada benda ni. Tuduh orang jangan. Ya, tapi kalau ada orang yang cenderung berhujah hanya dua saja, Quran, sunnah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tak ada. Ini biasanya kecenderungan dia kepada Wahabi. Kita tak ada Quran, tak ada sunnah, kita ada ijma' ulama, ada ijtihad. Yang keduanya berhujah dengan Quran dengan cara tersurat dan tersirat, umum dan khusus, qat'i dan zanni. Adapun Wahabi ni kalau dia cenderung pada Wahabi biasanya dia berhujah dengan nas zahir. Ya, zahir. Dah zahir Quran kata gitu, kenapa kita duk sibuk-sibuk nak Quran? Zahir. Yang ni Wahabi tuan-tuan ya. Kemudian yang ketiganya memahami ayat Quran dengan mutasyabihat, mengikut kalam tu yang saya hurai tadi. Tapi adapun Wahabi ni dia cenderung ayat mutasyabihat secara zahir juga. Ya, dah Allah kata ada tanganlah kita nak kata apa? Dah Allah kata ada muka, kenapa kita duk sibuk? Dia nak zahir. Tu tak mau. Bid'ah merujuk kepada i'tiqad dan amalan, bukan hukum. Ya, hukum ada 5. Wajib, sunat. Tapi ada pun orang yang terlibat dengan Wahabi ni, dia sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Sikit-sikit kenapa bid'ah? Masuk neraka. Kita tidak tuan-tuan ya. Kita memang okey, betul tak bid'ah? Okey, betul bid'ah. Macam Sayyidina Umar kata, bila mana sembahyang tarawih berjemaah. Sayyidina Umar kata apa? Ni'mal bid'ah hazihi. Sebaik-baik bid'ah ni. Kan? Nabi tuan-tuan, dia solat tarawih, dia tidak solat tiap-tiap malam. Tuan-tuan baca kat dia. Ada satu kali tu Nabi malam pertama Nabi datang. Orang ramai. Malam kedua Nabi datang. Orang makin ramai. Malam ketiga Nabi tak datang. Subuh baru Nabi datang. Sahabat-sahabat Nabi ni malam ketiga oleh kerana orang ramai dia wawakan lagi supaya datang. Nabi solat berjemaah. Subuh Nabi tak datang. Malam ketiga Nabi tak datang. Malam Nabi datang subuh. Akhir sekali sahabat tanya, "Hai Rasul, kenapa datang semalam tak datang? Subuh baru datang." Rasul nak bagi tahu subuh tu wajib. Ya, solat tarawih tu sunat. Sebab tu kita ni kadang-kadang ustaz kita kata, kita ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita ni ahli sunat wal jumaat.
Pasal so yang solat sunat ramai, tu ahli sunat. Solat Jumaat ramai, tu ahli Jumaat. Solat ahli sunat wa Jumaat. Kitanya sepatutnya ahli sunnah wal jamaah. Ada solat jemaah pun nak kena ramai, solat Jumaat pun nak kena ramai, solat sunat pun ramai, solat wajib pun ramai juga. Hari ketiga Nabi tak datang. Tapi bila mana zaman Sayyidina Umar, ya, Ubay bin, nama apa yang jadi imam tu ya? Ubay bin Ka'ab ke? Yang jadi imam solat tarawih. Akhir sekali Sayyidina Umar tengok, ya, Sayyidina Umar kata, ni'mal bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah ni. Semua ustaz-ustaz kita baca hadis ni. Memang betul bid'ah, betul. Tapi apa hukum dia? Sunat. Hukum lain bid'ah. Tapi ada setengah orang golongan ustaz yang cenderung Wahabi ni, saya tak tahulah dia Wahabi kok jadi cenderung ke, pun tak tahu juga. Saya ada seorang kawan. Seorang kawan belajar Pulau Melaka dulu sekali. Ya, tapi dia ngaji situ, saya mengaji Mahat. Pergi ke Mesir, duduk satu rumah. Bila mana balik sini, dia mengajarlah macam kita juga, ya. Kemudian saya mengajar. Saya pergi mengajar satu tempat, dia pun mengajar tempat tu. Ada kakak-kakak kat situ, dia kata, "Ustaz, kita hari ni pening lah Ustaz." Saya kata, "Pening apa pula?" Ya, kami sekarang ni duduk buat program baca Yasin rumah ke rumah. Dia kata, ya, dengan tujuannya kita pergi itu, kita baca Yasin dulu rumah tu, kemudian sambil-sambil ziarah. Kita bukan makan kat dia, kita bawa makanan rumah dia. Sebab apa nak rapatkan hubungan dengan dia, kemudian nak tarik dia ke surau. Kemudian lepas baca Yasin, kita baca sikit terjemah dia supaya kakak tu, orang rumah tu faham. Ramai kita buat berjaya gitu. Tapi ada seorang ustaz tu mengajar, berhenti, buat, jangan buat. Ya, bid'ah, tak boleh, haram, Nabi tak buat. Saya pun tanyalah, siapa dia ustaz tu? Dia pun cakaplah tiba-tiba nama kawan kita ngaji kat Mesir. Lepas tu kata, tak apa, kita pun jawab balik. Kakak teruskan. Pening dah, ada seorang ustaz suruh berhenti. Ada seorang ustaz kata teruskan. Tuan-tuan, baca Yasin itu baca Quran dalil umum. Iqra'ul Quran. Kamu baca Quran. Habis nak baca apa? Yasin tu pun Quran juga. Bacalah. Nak baca bila? Nak baca kat mana? Baca mana-mana pun boleh lah. Ya, kau mesti baca kat masjid. Yasin. Tak? Baca kat rumah boleh? Boleh. Baca masa duduk kereta kan, ayah kita duduk bawa kereta, isteri bawa kereta, kita baca Yasin boleh? Ke Nabi tak baca? Tak boleh. Nabi baca atas unta je. Yang ni yang kata orang tak cerdik. Saya kata teruskan. Lagipun itu uslub dakwah, cara dakwah. Nak dekatkan orang-orang awam kepada surau. Nak rapatkan kan tuan-tuan. Tapi jangan pergi makan rumah dia lah. Bawa satu grup pergi makan rumah dia, nanya lah dia, bawa makanan. Duduk pergi lagi. Dia kata, "Ustaz, kita orang pening pula lah Ustaz." Pening apa lagi? Ya, ada seorang ustaz tu dia mengajar, kuah sup tu, ya, kalau kena kat baju tak boleh bawa sembahyang. Saya tanya dia, makan boleh? Makan boleh. Kena kat baju tak boleh buat sembahyang. Kenapa? Najis. Lah, kuah sup kena kat baju najis, makan tak apa. Pening pula. Pergi lagi. Ustaz kita, saya sebulan sekali. Ya, saya kata ginilah Kak. Kita sebenarnya mengaji ni nak suruh jadi yang pening jadi tak pening. Yang tak faham jadi faham. Yang tak jelas jadi jelas. Ni mengaji ni jadi makin pening ni tak payah mengaji lah. Tak mengaji dengan dia tu. Ya, mana boleh mengaji makin pening? Dia cenderung sebab apa? Bagi dia nya Quran, sunnah. Tak ada dalam Quran, tak ada sunnah, tak ada. Kalau buat juga haram, bid'ah. Kalau bid'ah juga sesat. Sesat masuk neraka. Jadi baca Yasin malam Jumaat oleh kerana bid'ah masuk neraka. Awak boleh terima tak tuan-tuan? Baca Yasin malam Jumaat, Nabi tak buat, masuk neraka kalau baca juga. Kalau baca Yasin masuk neraka, yang tak baca lagilah dalam masuk neraka. Jadi tak bagus dah tuan-tuan ya. Kita jangan hukum sebab dia bukan hukum. Baca, okey, kalau saya baca Yasin malam Jumaat, apa hukum? Cuba bagi tahu dulu.